Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 23 akan menerangkan mengenai ciri-ciri akhlak Islam. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli kumpulan, iaitu saya, Nasrina Lili Zuhai, Farah Afika, Nur Fatin, Nur Fatini dan juga Sagita. Untuk mulakan, definisi akhlak. Akhlak Islam merujuk kepada prinsip-prinsip moral dan etika dalam agama Islam. Istilah akhlak mengacu kepada perilaku, karakter dan sikap seseorang dalam kehidupan seharinya. Akhlak Islam menekankan pentingnya melakukan tindakan yang baik, bermoral dan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam Islam, akhlak baik dipandang sebagai sebahagian daripada integral daripada ibadahnya dan mencerminkan hubungannya dengan Allah dan orang sekelilingnya. Prinsip-prinsip akhlak Islam didasarkan dalam ajaran Al-Quran, hadis dan juga contoh teladan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Beberapa prinsip akhlak Islam yang penting meliputi takwa, ihsan, ikhlas, adil, sabar, husnuzon, tawadu, tawakal dan sebagainya. Akhlak Islam merupakan panduan moral bagi umat Islam dalam memperilaku dan berinteraksi dengan manusia lain. Prinsip-prinsip akhlak dalam Islam membimbing individu untuk menjalani kehidupan yang harmoni, bermartabat dan memberi manfaat kepada dirinya sendiri dan juga masyarakat sekelilingnya. Assalamualaikum, nama saya Nur Fatin Nazirah. Jadi saya akan meneruskan dengan ciri-ciri akhlak dalam Islam. Yang pertama ialah bersifat sederhana dan seimbang. Dalam Islam, kesederhanaan bermaksud menjauhi keterlaluan dan ianya juga merangkumi dalam seluruh aspek kehidupan. Manakala keseimbangan dalam Islam merujuk kepada mengekalkan keseimbangan dalam pelbagai aspek kehidupan, termasuk kerohanian, tingkah laku peribadi, perhubungan dan juga interaksi antara masyarakat. Sebagai contoh, umat Islam tidak dibenarkan untuk beribadat sepanjang masa sehingga mengabaikan keperluan menjaga kesihatan tubuh badan dan mencari rezeki yang halal. Islam memerintahkan agar semua aspek hidup manusia mestilah digabungkan dalam satu gabungan yang seimbang, harmonis dan sepadu supaya kehidupan manusia menjadi sempurna dan juga sejahtera. Seperti dalam surah Al-Jumu'ah yang bermaksud, apabila kamu diseru untuk menunaikan solat hari Jumaat, maka bersegeralah kamu mengingati Allah dan tinggalkan jual beli. Itu lebih baik bagi kamu sekiranya kamu mengetahuinya. Apabila solat telah dilakukan, maka bertabuhlah kamu di muka bumi, carilah kurniaan Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyak supaya kamu beruntung. Bagi ciri yang kedua ialah matlamat tidak menghalalkan cara. Ayat ini sendiri menjelaskan kepada kita konsep amalan dan juga tindakan hendaklah selari dengan niat. Niat yang baik hendaklah direalisasikan dengan tindakan yang baik. Tiada kelonggaran untuk melakukan tindakan yang menyalahi peraturan dengan niat yang baik. Sebagai contoh, Islam tidak mengiktiraf sedekah yang dilakukan dengan menggunakan harta orang lain tanpa kerelaan daripada pemiliknya terlebih dahulu. Ini bererti matlamat sesuatu perkara itu tidak akan menghalalkan cara kita. Dalam erti kata lain, sesuatu matlamat yang baik hendaklah dijayakan dengan cara yang betul dan menepati kehendak syarak. Dilarang sama sekali sesuatu matlamat yang baik menggunakan cara yang tidak benar. Namun, realiti yang berlaku pada hari ini kita dapat lihat pelbagai budaya kotor, fitnah-menfitnah menjadi perkara biasa dalam masyarakat cyber tanpa memikirkan dosa dan juga pahala. Sedangkan Islam melarang keras amalan fitnah-menfitnah, bahkan meletakkan dosa memfitnah lebih besar daripada dosa membunuh. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada ahli grup saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Farah Afika. Ciri pertama akhlak Islam adalah dengan menjauhi perkara haram. Haram di sini bermaksud sesuatu perkara yang dilarang dan berdosa sekiranya dilakukan dan mendapat pahala sekiranya ditinggalkan. Antara kesan-kesan menjauhi perkara haram kepada diri dan masyarakat adalah kehidupan akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga kehidupan serta hati akan menjadi tenteram, malah ia mampu menjadi contoh kepada rakan sebaya dan dihormati oleh masyarakat. Contoh-contoh kelakuan haram adalah seperti berjudi, berzina, derhaka, riba, membunuh, fitnah dan melakukan transaksi perniagaan, juga jual beli yang boleh membawa kepada perkara haram. Antara ciri seterusnya adalah iffah, iaitu menjaga kehormatan diri.
Iffah dari segi bahasa bermaksud menahan. Dari segi istilah, ianya ialah usaha memelihara dan menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak halal, makruh dan tercela, iaitu perkara-perkara larangan Allah. Antara kepentingan menjaga kehormatan diri dapat memelihara diri daripada melakukan perbuatan yang mencemarkan dan menjatuhkan kehormatan diri sendiri. Juga hidup diberkati dan diredai Allah kerana umat yang bermaruah adalah umat yang memiliki jati diri dan berpegang kepada ajaran Islam serta tidak terpengaruh dengan perkara yang merosakkan. Cara-cara menjaganya adalah dengan menutup aurat dengan sempurna bagi kaum lelaki dan perempuan. Setelah itu, menjauhi pergaulan bebas dan zina yang mampu merosakkan kehidupan. Selepas itu, menyalurkan keinginan nafsu syahwat melalui perkahwinan yang lebih baik dan diredai Allah. Juga menghindarkan diri daripada perkara-perkara keji seperti rasuah, penyelewengan dan penipuan. Itu sahaja daripada saya. Kita teruskan dengan ciri-ciri seterusnya bersama Fatini. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Fatini. Ciri akhlak Islam yang seterusnya ialah bersifat mutlak dan menyeluruh. Mutlak al-khairiyah al-mutlaqah, iaitu kebaikan yang terkandung dalam akhlak Islam merupakan kebaikan yang murni, kebaikan untuk individu maupun untuk masyarakat di dalam lingkungan keadaan, waktu dan tempat apapun. Manakala sifat menyeluruh as-salah ia al-ammah, kebaikan yang terkandung di dalamnya merupakan kebaikan untuk seluruh umat manusia di segala zaman dan di semua tempat. Sebagai contoh, sifat yang perlu diterapkan secara mutlak dan menyeluruh. Yang pertama, kejujuran. Seorang Muslim diharapkan untuk menjadi jujur dalam segala situasi, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kejujuran harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam bisnes, pendidikan, hubungan sosial dan interaksi seharian. Seterusnya ialah kesabaran. Kesabaran adalah prinsip yang penting dalam akhlak Islam yang harus diterapkan secara mutlak dan menyeluruh. Seorang Muslim diharapkan untuk bersabar dalam menghadapi cubaan, ujian dan situasi yang sulit. Kesabaran harus ditunjukkan dalam segala hal termasuk menghadapi kesulitan peribadi, konflik dengan orang lain ataupun mencari tujuan hidup. Seterusnya ialah pemaaf. Akhlak Islam mendorong umat Islam untuk memaafkan kesalahan orang lain dan menghindari dendam. Pengampunan harus diterapkan dalam semua hubungan, baik dalam keluarga, berteman maupun lingkungan sosial. Seorang Muslim diharapkan untuk memaafkan dengan tulus tanpa memandang sejauh mana kesalahan tersebut. Seterusnya, ciri-ciri akhlak Islam yang seterusnya ialah akhlak yang mencakupi suruhan dan larangan. Akhlak yang mencakupi suruhan dan larangan melibatkan pematuhan terhadap perintah-perintah suruhan dan larangan yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam agama Islam. Pelaksanaan akhlak Islamiah meliputi suruhan dan larangan dengan tidak boleh mengutamakan atau mengabaikan mana-mana aspek tersebut. Suruhan dalam akhlak Islam mencakupi tindakan-tindakan yang dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Ini meliputi perbuatan-perbuatan baik seperti berlaku adil, berbuat baik kepada orang tua dan menjaga kehormatan diri. Manakala larangan dalam akhlak Islam mencakupi perilaku-perilaku yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasulnya. Ini termasuk larangan terhadap perilaku seperti menipu, berdusta, mengambil harta orang secara tidak sah, mencuri, berzina dan berbuat zalim. Berapa kepentingan penting dari akhlak yang mencakupi suruhan dan larangan Allah? Yang pertama ialah dapat mendekatkan diri dengan Allah SWT. Dengan mematuhi suruhan dan menjauhi larangan dalam akhlak Islam, seseorang dapat mendekatkan diri dengan Allah SWT. Allah menunjukkan kehendaknya melalui perintah-perintah dan larangan-larangannya. Dengan mematuhi itu, seorang Muslim dapat memperoleh rahmat dan keredaan Allah. Seterusnya ialah pembentukan peribadi yang mulia. Dengan mematuhi perintah Allah, ini membantu dalam pembentukan karakter yang baik dan membangun kepribadian yang mulia. Seterusnya ialah keharmonian hidup. Mematuhi suruhan dan menjauhi larangan dalam akhlak Islam membantu untuk menciptakan harmoni dalam masyarakat. Ketika individu menghormati hak-hak orang lain dan menjauhi perilaku yang merugikan, mereka membangun hubungan yang sihat dan saling menghormati antara satu sama lain. Hal ini akan memberi impak yang positif pada pembentukan masyarakat yang adil, aman dan harmoni. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Salam sejahtera, nama saya Sanggita, bermetrik nombor U2102482. Baiklah, hari ini saya akan simpulkan beberapa ciri-ciri akhlak Islam. Seperti yang kita tahu, akhlak Islam adalah konsep yang sangat penting dalam agama Islam. Terdapat beberapa kesimpulan yang telah saya simpulkan untuk ciri-ciri akhlak Islam daripada yang kami bentangkan sebelum ini. Yang pertama merupakan kehidupan yang bermartabat. Akhlak Islam mendorong individu untuk hidup dengan martabat, menghargai dan menghormati setiap orang, tidak memandang rendah orang lain berdasarkan suku, ras, agama atau status sosial mereka. Yang kedua merupakan kejujuran dan kepercayaan. Islam
menekankan pentingnya kejujuran dalam semua aspek kehidupan. Seorang Islam harus jujur dalam perkataan dan tindakan serta memegang teguh terhadap prinsip kepercayaan yang kuat. Yang ketiga merupakan keadilan dan kesetaraan. Akhlak Islam menuntut keadilan dan kesetaraan dalam hubungan sosial. Seorang Islam diharapkan untuk berlaku adil terhadap semua orang tanpa memihak atau diskriminasi mana-mana pihak. Yang keempat merupakan kasih sayang dan kebijaksanaan. Akhlak Islam menganjurkan sikap kasih sayang, belas kasihan dan kebijaksanaan dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Seorang Islam harus menunjukkan perhatian dan empati terhadap orang lain tanpa mendiskriminasikan atau mengira agama, kaum atau mana-mana status sosial kehidupan. Yang kelima merupakan kesabaran dan pengendalian diri. Dalam Islam, mengajarkan pentingnya kesabaran dan pengendalian diri dalam menghadapi kehujanan hidup. Seorang Islam harus mampu mengendalikan emosi dan menjaga ketenangan dalam setiap situasi yang sulit. Yang keenam merupakan kehormatan. Dalam akhlak Islam, mendorong individu untuk menjaga kehormatan diri sendiri dan menjauhi perbuatan yang memalukan atau melanggar batasan moral. Seorang Islam harus memiliki rasa malu dan menjaga integrasi diri. Yang ketujuh merupakan kerjasama dan toleransi. Islam menganjurkan kerjasama dan toleransi antara umat beragama dan anggota masyarakat yang berbeza. Seorang Islam diharapkan untuk bekerjasama dengan orang lain dalam mencapai kebahagiaan dan menghormati perbezaan pendapat. Yang terakhir merupakan rendah hati dan menghargai ilmu. Akhlak Islam mengajarkan rendah hati dan menghargai ilmu pengetahuan. Seorang Islam harus selalu bersedia belajar dan mengakui bahawa pengetahuan dan kebijaksanaan yang lebih tinggi datang dari orang lain. Oleh itu, kesimpulannya, akhlak Islam bercakap sejumlah ciri-ciri penting seperti kehidupan yang bermartabat, kejujuran, keadilan, kasih sayang, kesabaran, kehormatan dan lain-lain. Dengan menerapkan prinsip ini dalam kehidupan seharian kita, seorang Islam dapat menjadi pribadi yang bermoral tinggi dan memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat kita.